Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita akan belajar berkaitan dengan sejarah tingkatan 5 bab 9, dasar luar Malaysia. Okey, sejarah ini, tajuk ini berkisahkan kepada 15.1, iaitu asas pembinaan dasar luar Malaysia yang berkaitan dengan latar belakang dan asas penggubalan dasar luar. Baik, dan diharapkan pelajar dapat mengetahui atau menjelaskan kronologi latar belakang dasar luar serta faktor penggubalan dasar luar negara dan menerangkan kepentingan kebijaksanaan dalam menguruskan dasar luar negara. Okey, tajuk ini kita bermula dengan berkaitan dengan hubungan dasar luar ataupun dasar luar negara. Apa yang difahamkan dengan dasar luar negara? Okey, dasar luar negara ialah hubungan di antara negara kita, negara Malaysia dan negara luar. Tetapi untuk pengetahuan ataupun kita pun sudah belajar banyak dan mengetahui bahawa sejak negara kita ataupun Kota Melaka, sejak Kesultanan Melaka, satu kerajaan yang sangat gilang gemilang ketika itu, juga telah pun mengadakan hubungan dengan negara-negara luar. Telah pun mengada hubungan dengan negara-negara luar. Sebelum Melaka sendiri pun sudah ada. Jadi kita tengok apakah bagaimanakah keadaan Melaka, bagaimanakah Melaka memulakan hubungan dan kenapa memulakan hubungan, apakah kebaikan kita mengadakan hubungan dengan negara luar. Okey, kalau video yang dipaparkan ini anak pelajar boleh Google atau lihat di YouTube berkaitan dengan ilustrasi 3D, bagaimana gambaran atau imajinasi imajinasi terhadap keadaan Melaka ketika dahulu, bagaimana kita menggambarkan kegemilangan Melaka itu bagaimana. Jadi di dalam video ini telah diberikan sedikit gambaran atau imajinasi tentang Melaka. Okey, baik, kita mulakan Melaka dengan hubungan sebelum hubungan luar sebelum Kesultanan Melayu Melaka. Baik, cikgu tutupkan video ini dahulu, nanti anak pelajar boleh tonton. Okey. Baik, hubungan awal, hubungan kerajaan awal sebelum Kesultanan Melayu Melaka telah pun bermula sejak zaman Paan-Paan, iaitu zaman kerajaan Paan-Paan ini melakukan Paan-Paan, Langkah Sukar, Cetu telah pun melakukan hubungan dengan China. Pada tahun 424 Masihi lagi, Paan-Paan ini telah pun hantar utusan ke negara China. Okey, seterusnya diikuti Langkah Sukar dan Cetu. Okey, setelah itu latar belakang masih lagi tentang Kesultanan Melaka mengadakan hubungan. Ada dua cara bagaimana Melaka mengadakan hubungan, iaitu yang pertama melalui diplomatik, iaitu Kesultanan Melayu Melaka menghantar utusan ke China, ke Rukyu, Siam, Makassar, Pasai, Turki. Okey, kemudian dari segi perdagangan pula, dengan kerajaan atau wilayah yang memberikan keuntungan kepada Melaka, memberi keuntungan. Perdagangan itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada Melaka. Antara negara yang disertai ialah China, Hadramaut atau Yaman, Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan Turki. Okey, ini menunjukkan Melaka mengadakan hubungan yang sangat erat dengan negara-negara ini atas kepentingan negara Melaka sendiri. Okey, baik, setelah zaman British, bagaimana pula kehubungan ini diadakan? Okey, zaman British, hal ehwal negeri Melayu, kita tahu zaman British telah bahagikan negeri kita kepada beberapa jenis, Okey, kita sebutkannya sebagai negeri-negeri Melayu. Kemudian negeri-negeri Selat, Sabah, Sarawak. Okey, mereka ini dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Untuk mengadakan hubungan ini, British yang mengendalikannya dan pejabat tanah jajahan di London yang menentukannya. Okey, selepas kita merdeka, iaitu pada 1955 kita mengadakan pilihan raya yang pertama. Kita sudah ada ketua menteri, kita sudah ada kabinet, kita sudah ada menteri ataupun ahli ahli ataupun menteri lah ketika kita panggil dah, memegang portfolio. Okey, portfolio. Jadi apa tindakan Perdana Menteri kita, apa tindakan Ketua Menteri ketika itu, mengadakan hubungan dasar luar ini bagaimana? Okey, kita lihat di sini, gubal sendiri dasar luar.
Setelah British keluar, kita gubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Itu kena ingat betul-betul. Kita gubal untuk kepentingan negara. Okey, ada dua pemerintahan pada masa itu yang berubah. Okey, yang pertama, tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman. Semasa Tunku Abdul Rahman, pentadbiran dasar luar kita bercorak pro barat dan anti komunis. Pro barat bermaksud kita menyokong, kita bersetuju dengan barat, kita berniaga dengan barat, terutamanya British. Kita bergantung perniagaan kita, perdagangan kita dengan barat. Kita ada perjanjian pertahanan, so kita pro barat dan kita anti komunis. Maksud ideologi komunis, negara yang ada ideologi komunis, kita tidak melakukan hubungan. Okey. Baik, tetapi berubah semasa tempoh pentadbiran Tun Abdul Razak Husin, Perdana Menteri ketika itu. Okey, perubahannya bagaimana? Perubahannya ialah pada masa itu dasar luar Malaysia bersifat tidak memihak mana-mana pihak atau tidak memihak mana-mana negara, dan menjalinkan hubungan dengan semua tanpa mengira ideologi, tanpa mengira fahaman ni bagaimana. Jadi perubahan besar telah dilakukan oleh Tun Abdul Razak. Okey, habislah latar belakang dasar luar, bagaimana kita mengadakan hubungan dasar luar. Okey, sekarang kita tengok 9.2 ialah asas penggubalan, iaitu matlamat dasar luar. Bagaimana matlamat menggubalkan dasar ini? Apa tujuan kita gubal dasar? Sebelum itu, sebelum cikgu pergi ke situ, kita nak tengok sedikit tentang kepentingan ni, tentang Melaka, Kesultanan Melaka. Apakah kepentingan Melaka mengadakan hubungan ketika itu? Okey, kita tengok kat sini. Baik. Kepentingan hubungan luar Kesultanan Melaka abad ke-15. Kepentingan hubungan luar. Okey, kalau kita tengok jawapan yang diberi kat sini, kepentingan hubungan luar ini, jawapan ini sebenarnya kita boleh guna sekiranya soalan KBAR itu menjurus kepada kepentingan. Mengapa? Atau kepentingan hubungan luar Malaysia. Kenapa Malaysia mengadakan hubungan luar? Jadi jawapan yang diberikan ini kita boleh ubah sedikit supaya ia menjadi jawapan sekarang, kerana jawapannya memang sehingga sekarang digunakan. Kepentingan ini memang adalah kepentingan Malaysia juga. Okey, yang pertama, menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan, untuk menjamin kestabilan dan keselamatan negara Malaysia. Jadi kita mengadakan hubungan luar, maka kita akan tidak boleh diganggu, politik kita tidak boleh dicerobohi, politik kita tidak boleh dicampur tangan. Jadi negara kita akan stabil dan selamat. Okey, yang kedua, kepentingan hubungan luar KMM ialah menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara luar. Ya, betul lah, sama sekali dengan Malaysia. Malaysia juga menjaminkan hubungan luar untuk menjamin kemakmuran Malaysia, supaya kita terus hidup dalam keadaan aman. Kita ada banyak kemajuan, kita boleh bangunkan, kita boleh wujudkan pelbagai pembangunan, dan mungkin ada antaranya adalah hasil hubungan perjanjian dengan negara-negara luar. Okey, yang ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Pada masa itu kita tahu yang Melaka mempunyai perdagangan yang sangat luas, perdagangan yang sangat maju, di antara China, India, Arab, kemudian negara-negara barat datang juga, maka Melaka ingin mengekalkan, mereka jadi mengadakan hubungan dengan negara-negara tersebut. Okey, yang keempat, sama juga dengan kita, kita juga cuba nak kekalkan Port Klang ataupun Bayan Lepas ataupun pelabuhan-pelabuhan kita menjadi tempat tumpuan. Sememangnya Port Klang adalah tumpuan negara luar untuk berlabuh kapal-kapal besar, Jadi kita nak juga mengekalkan penguasaan ekonomi kita terhadap perdagangan, Okey, yang keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Maknanya negara-negara luar, negara-negara lain mengakui Melaka sebuah kerajaan, mengakui Melaka adalah sebuah negara yang tidak boleh diganggu. So jawapannya sama dengan Malaysia. Malaysia juga perlu diakui. Memang sememangnya kita diakui negara yang merdeka. Bila kita sudah merdeka kan, so kita diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat.
Tidak boleh lagi negara lain sewenangnya campur tangan atas urusan kita, urusan politik ke, ekonomi ke, tak boleh. Okey, dan yang terakhir ialah membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Muncul sebagai pusat penyebaran Islam, dan kita tahu ketika itu ramai kaum pedagang-pedagang datang dan penyebaran Islam juga berlaku. Okey, tamat untuk tajuk latar belakang. Sekarang kita kepada 9.2, iaitu asas penggubalan atau matlamat penggubalan. Okey, di sini sedikit penjelasan bagaimana dasar luar sekarang. Baik, dilaksanakan berpandukan ekonomi, sosial dan politik. Ingat tadi keutamaan dasar luar dibina. Keutamaan dasar luar ialah untuk kemajuan ekonomi, untuk kemajuan sosial, untuk tujuan politik, di peringkat domestik dan antara bangsa. Okey, ketika ini bagaimana dasar luar itu dilaksanakan? Okey, dasar luar tadi cikgu ada beritahu tentang portfolio kan. So bermaksud ada menteri yang menguruskannya. So kita telah pun bermula tahun 1956, masih ingat tadi kita telah pun ada pilihan raya tahun 1955, dan kita sudah ada kabinet. Bermaksud sudah ada seorang menteri yang bertanggungjawab, dan kita adakan kementerian tersebut, iaitu Kementerian Hal Ehwal Luar, dan 1957 kita merdeka. Kan? So seterusnya ini adalah berkaitan dengan bagaimana kementerian ini berubah sehingga sekarang dipanggil Wisma Putra. Okey, inilah matlamat penggubalan. Hampir sama dengan jawapan Melaka itu kepentingan kan, tapi sekarang matlamat kita. Kenapa kita nak buat dasar luar? Kita nak gubal dasar luar. Okey, pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan. Kita dah bincang sama tadi, kedaulatan negara. Mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Kita nak memajukan, nak mempertahankan kepentingan Malaysia, kita kena adakan hubungan dengan negara luar. Contohnya kita nak majukan dari segi pertanian, kita perlu mencari negara-negara yang maju dari segi pertanian, mendapatkan benih-benih. Bagaimana mendapatkan benih-benih? Jadi kita berkongsi ilmu, berkongsi teknologi. Jadi mempertahankan kemajuan dan kepentingan Malaysia. Yang ketiga, melindungi kepentingan nasional. Sudah tentu apa yang dihasilkan, apa yang dibuat oleh kerajaan adalah untuk kepentingan rakyat negara kita. Jadi apa yang dihasilkan, contoh kita nak makanan yang mencukupi untuk rakyat Malaysia, maka kita mengadakan hubungan dengan negara luar, membawa import dan ekspor. So kepentingan negara kita akan terjaga. Mengadakan pekerjaan untuk rakyat negara kita. Jadi ada pelabur di sini. Jadi hubungan di antara negara luar itu sangat penting. Jadi melindungi kepentingan nasional. Okey, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial, kita perlulah bersedia. Kita mengadakan hubungan dasar luar, kita perlu bersedia dengan cabaran. Mungkin kita menyatakan pendapat, idea kita kepada negara lain, mungkin melihat bagaimana reaksi mereka, feedback mereka terhadap idea kita, bagaimana kita mendapat peluang untuk memajukan sesuatu. Cabarannya bagaimana kita berhadapan. Jadi kita perlulah bersedia. So di sinilah kita membina masyarakat kita ke pimpinan yang lebih baik. Okey, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Ini sudah tentukan. Setiap hubungan dilakukan atas tujuan itu. Okey, kita ke tajuk berikut, iaitu faktor penggubalan. Faktor penggubalan. Bagaimana sebab kenapa kita perlu gubal ataupun buat dasar ni. Okey, ada 4 sebab yang utama, iaitu ikatan sejarah, faktor penggubalan, ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan persekitaran luar. Okey. Baik, selepas merdeka, dasar luar Malaysia lebih dinamik. Sebelum merdeka kita agak dikawal oleh British, pejabat tanah jajahan British kan di London. Jadi selepas merdeka, dasar luar kita lebih dinamik. Okey, jaga kedaulatan, bebas daripada campur tangan asing, dan kita berbaik-baik dengan semua negara. Jadi pandangan Malaysia ini sangat dihormati oleh negara-negara luar.
Okey, yang pertama berkaitan dengan ikatan sejarah. Sebab kita mengadakan hubungan dengan negara tersebut adalah disebabkan ikatan sejarah yang rapat, iaitu kita ada pengalaman sejarah yang sama. Negara yang pernah dijajah, yang kita ada hubungan dengan Indonesia, dengan yang dijajah oleh Belanda, dengan Filipina yang dijajah oleh Sepanyol, kan? Kita ada pengalaman sejarah yang sama, negara yang dijajah. Kemudian kita ada budaya serantau dan antarabangsa. Budaya serantau maksud jiran-jiran kita lah, seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma, India dan China. Kemudian yang ketiga, ikatan sejarah juga yang berkaitan dengan agama. Kita sebuah negara agama Islam, negara agama rasmi kita agama Islam. Kita mengadakan hubungan dengan negara-negara Islam yang lain seperti Arab Saudi, Mesir, Yaman, Turki, Kemudian lepas merdeka kita sertai Commonwealth. Commonwealth tu apa? Commonwealth ialah negara-negara yang pernah dijajah ataupun bekas jajahan British. Kat sini kan. So kita mempunyai pengalaman yang sama. Ikatan sejarah yang pertama. Yang kedua ialah disebabkan oleh faktor nasional. Kan kita tahu keperluan nasional ialah keutamaan negara. Kepentingan atau keperluan rakyat kita adalah keutamaan negara. Dia pastinya hubungan itu mesti menguntungkan negara. Tambahan pula kedudukan kita yang strategik, jadi memudahkan hubungan kita dengan serantau jiran-jiran kita. Bila sebut strategik, cikgu harap awak memang maklum apa yang dimaksudkan dengan strategik, antara China dan India, apa lagi tentang kebaikan dia, kan. Okey, jadi di sini dapat menentukan atau mengekalkan negara kita dalam keadaan aman dan ekonomi yang maju. Okey, jadi Malaysia dapat amalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali. Okey, berkecuali di sini bermaksud kita tidak memihak mana-mana lah. Kita tidak bersifat kalau ada pergaduhan, pergolakan, kita tidak bercampur tangan. Kita berkecuali. Biarkan mereka dengan cara penyelesaian mereka. Kecuali mereka memerlukan bantuan kita, Okey, hubungan semua negara tanpa kira ideologi. Okey. Yang ketiga ialah tentang kepimpinan. Okey, kepimpinan pula, kan. Kita tengok bagaimana pemimpin negara kita. Asasnya, yang paling utama mengadakan hubungan ini mesti ada satu pemimpin yang bijak, pemimpin yang berkebolehan, pemimpin yang berwibawa untuk mempunyai idea supaya kita mesti adakan hubungan dengan negara ni. Kita mesti mengadakan hubungan dengan negara ni sebab pemimpin-pemimpin seperti itu dia perlu peka dengan situasi antarabangsa. Sebab di situlah kita dapat menentukan hala tuju dasar luar kita. Adakah kita mengadakan hubungan dengan negara tersebut kerana politiknya stabil? Adakah politiknya tidak stabil? Jadi kita perlu tentukan perkembangannya. Kalau dah tidak stabil, kenapa kita nak melabur? Kenapa kita perlu mengadakan hubungan ekonomi? Jadi kita perlu tahu, Okey, kat sini kita tengok bagaimana 1990 kita telah ubah, cara perhubungan kita dengan luar itu kita ubah daripada hanya kepada negara maju kepada hubungan dengan negara yang sedang membangun, seperti Afrika dan kepulauan di Pasifik Selatan. Okey, faktor yang keempat ialah berkaitan dengan persekitaran luar. Bagaimana keadaan situasi di luar negara, politiknya, ekonominya, sosialnya, bagaimana? Sebab sentiasa berubah-ubah. Betul, sentiasa berubah. Kadang-kala politiknya bergolak, kadang-kala ekonominya jatuh dan naik, kadang-kala masalah sosialnya sangat tinggi. Jadi bagaimana kita nak mengadakan hubungan, kita perlu lihat ke semua itu, dan Malaysia perlu sesuaikan untuk mengadakan hubungan ini. Jadi contoh yang diberi pada ketika itu, contoh antaranya ialah masa Perang Dingin. Kita ada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kan. Kemudian Perang Dingin berlaku, bagaimana sikap Malaysia? Malaysia melihat pada masa itu kita pun masih baru, so kita Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Malaysia, kan, kita pun masih baru, so kita mengadakan hubungan pro-barat, iaitu kita lebih kepada berniaga ataupun berurusan dengan negara barat seperti British lah. Okey, yang terutamanya lah. Okey,
Okey, kemudian Malaysia berubah corak, iaitu daripada pro barat kepada tidak memihak kepada sesiapa, mana-mana pihak pada tahun 1970-an. Okey. Habis dasar luar bermaksud habis faktor bermaksud kita sudah habis 9.1 dan 9.2. So sekarang ni cikgu akan tunjukkan sedikit contoh soalan, teknik menjawab soalan. Ya, contohnya cikgu tukarkan slide ni sekejap. Contoh di sini. Contoh dasar luar. Baik. Contohnya nyatakan faktor. Ini soalan berdua markah, bermaksud soalan struktur lah ya. Soalan struktur 2 markah. Soalannya kita tengok bentuk soalan yang bentuk macam mana. Okey, kalau kat sini tidak ada tanda roman ya. Kalau ada lah, katakan ada tanda roman, bermaksud bagaimana jawapan awak. Kalau tidak ada, kita perlulah menjawab dalam ayat yang lebih lengkap. Ya, kita kena jawab. Kita cuba usahakan jawab jawapan yang terbaik, sebab kita target A+, yang kita target yang cemerlang. Kita pun dah belajar banyak dan kita tahu jawapan. So kita jangan simpan-simpan. Kita bagi jawapan yang terbaik untuk melihatkan kematangan kita, untuk menunjukkan kita pelajar yang bersedia. So jawapan kita jawapan yang lebih matang dan baik. Sebab sebenarnya pelajar semua mampu untuk jawab ya, mampu untuk jawab. Baik, kita tengok soalan ni. Nyatakan faktor. Okey, kalau tugas kita kata apa? Nyatakan. Kalau nyata maksudnya ringkas lah, jawapannya ringkas. Dan ini bersifat aras pemahaman saja. Ya, jadi ni soalan fakta saja ya. So ditanya faktor. Sebab yang mempengaruhi pengubalan dasar luar Malaysia. Baru belajar tadi kan, kita ada 4 faktor, soalan minta 2. Jadi awak boleh ambil mana-mana 2 jawapan diberi. Kan 1, 2, 3, 4 faktor penggubalan. Okey, kat sini dia kata roman saja. Kalau roman saja, awak hanya masukkan ikatan sejarah atau mana-mana satu, kepimpinan ke. Kita masukkan 2 jawapan. Kalau letak lebih pun boleh, tapi kat sini ada roman, kita letak 2. Okey, terus saja jawab. Tapi ada soalan itu tidak ada roman, jawablah dalam ayat yang lebih baik, jawablah ayat lebih lengkap supaya kelihatan lebih jawapan lebih matang, dan kita pun nak juga mempengaruhi ya, nak juga dapat markah yang lebih solid ya, jawab markah yang lebih baik. Okey, menggubal dasar luar ialah ikatan sejarah ya, ikatan sejarah. Okey, nak berhenti situ pun boleh, atau nak tambah sikit pun tak apa dalam huraian. Okey, selain itu faktor kepimpinan ya, faktor kepimpinan, ataupun cikgu nak ambil faktor keperluan nasional, boleh juga, mana-mana lah kan. Faktor kepimpinan yang kepimpinan iaitu sambung sikit ni, nak tunjukkan kematangan ni. Kepimpinan iaitu mempunyai pemimpin yang bijaksana dan berkebolehan. Kan, so Li nak jawapan yang cantik, jawapan matang kan. So kita tulis lengkap ya. Okey, 2 markah. Okey, sekarang kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua 4 markah ya, 4 markah. Okey, 4 markah. Di sini soalan tanya, tengok betul-betul ya, baca ayat betul-betul, baca soalan betul-betul. Matlamat dasar luar. Kita jangan terus matlamat, dia nak matlamat. Jangan ya, baca sampai habis. Okey, matlamat dasar luar Malaysia dibentuk bagi menjamin kepentingan negara. Okey, untuk kepentingan negara, betul lah, kita dah faham dah. Memang dasar luar tu matlamat dia untuk kepentingan negara, untuk keperluan nasional, ya, keutamaan. Tapi soalan tanya apa? Bagaimana matlamat tersebut dapat dicapai? Itu soalan dia.
Jadi baca sampai habis ya. Soalan memang awak boleh jawab, tetapi jangan kelang kabut ya. Mesti baca soalan. Okey, cikgu cuba ambil jawapan daripada faktor tadi ataupun mana-mana jawapan yang kita belajar tadi sebenarnya sudah ada. Walaupun ini berbentuk hebat sebab dia tanya awak bagaimana matlamat tersebut dicapai kan. Ini soalan kebat, soalan pengetahuan awak, soalan cara awak mengulas, maka awak digalakkan sangat-sangat untuk awak menulis fakta huraian contoh inference, iaitu pemerangkahan berbentuk holistik. So cuba usahakan dapat jawab dalam bentuk demikian sebab memang awak boleh jawab ya. Okey, contoh kat sini, bagaimana nak capai ni? Bagaimana nak capai keperluan nasional ni? Bagaimana nak capai? Sebab kita boleh capai kerana kenapa? Kalau cikgu ambil dari segi kepimpinan macam mana? Bagaimana dari segi kepimpinan? Kita nak capai ni, kalau nak capai tadi asas untuk capai matlamat ni adalah apa? Kita mempunyai pemimpin kan, dia yang berfikir dahulu kan. Okey, kita tengok, kita ambil dari jawapan ni. Kita ambil daripada soalan matlamat ya, kita nak letak ni fakta huraian contoh inference. Sebenarnya tak semestinya setiap empat-empat ni ada dalam setiap perenggan ya. Awak usahakan untuk dapatkan ya, dapatkan juga. Okey, matlamat tersebut dapat dicapai. Maksud cikgu dapatkan juga mana salah satu mungkin tercicir atau tergugur satu daripada 3 daripada 4 di atas. Mungkin tergugur 1, mungkin tergugur 2, tapi usahakan untuk dapat ya. Matlamat tersebut dapat dicapai kerana mempunyai pemimpin yang berkebolehan dan bijaksana ya. Yang bijaksana, betul kita kata contohnya, katakanlah kita terus masuk contohnya Tengku Abdul Rahman telah mengadakan dasar luar secara pro barat dan anti komunis kan. Okey, selain itu ataupun boleh contoh manakala ke, selain itu kita ambil manakala lah. Kita tengok manakala Tun Abdul Razak Husin mengadakan dasar luar dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Okey, kat sini ada kan? Kat sini kita dah tengok ada kementerian pro barat kan, tidak memihak kepada mana-mana kan. Ada jawapan. Kita ambil daripada teks yang kita belajar pun tak apa. Okey, cuba jawapan yang dah diberi ni cikgu nak masuk inference juga. Bagaimana inference? Inference ni awak boleh ambil saja daripada keseluruhan jawapan mana-mana ni, jadikan dia sebagai inference. Awak mulakan dengan oleh itu. Okey, oleh itu menjamin, kita guna balik, menjamin kedaulatan dan kemakmuran negara untuk kekal maju. Kan ayat dia sama yang ke atas tu, tapi kita dapat markah atas sebab inference kita ya. So jadi awak boleh saja menggunakan maklumat yang di atas walaupun dia adalah kebat, walaupun dia adalah fakta yang ada di dalam buku teks ya. Kita buat macam tu. Kan dah dapat markah lengkap benda yang telah pun awak ketahui
Awak dah tahu dah. Jadi kita terus saja menggunakan maklumat-maklumat yang ada. Utamanya sejarah ini ialah asas pengetahuan kita tentang tajuk-tajuk tersebut. So anak-anak, jangan abaikan dengan membaca buku, melihat, menonton YouTube yang ada, banyak dekat internet. Tontonlah. Pengetahuan itu perlu, sehingga bila ada pengetahuan, jawapan yang bagaimana keluar pun awak akan mampu untuk menjawabnya, ya. Okey, cikgu rasa sampai di sini sahaja untuk tajuk 9.1 dan 9.2, ya. Kita sudah sampai ke tajuk tersebut. So awak boleh menonton semula ataupun melihat berulang kali, ya. Jadi sampai di sini saja tajuk kita berkaitan dengan dasar luar negara, ya. Dasar luar negara iaitu 9.1 dan 9.2. Terima kasih. Semoga mencapai kejayaan dan video ini bermanfaat untuk anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum.